السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Tuan Nazir Jabatan Kuasa Masjid, pegawai masjid, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita diberikan kelapangan, kesihatan, istiqamah, solat berjamaah insya-Allah, dan seterusnya kita menelusuri hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam ini kita masuk kepada tajuk ma jaa fi tawadu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab mengemukakan hadis-hadis yang menceritakan sifat-sifat tawadu' Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan maksud amat merendah diri di hadapan orang lain. Lawan kepada makna tawaduk ini ialah takabbur. Ya, takabbur maknanya besar diri. Tawaduk maknanya adalah merendah diri. Jadi amat berlainan dan amat jauh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sifat-sifat takabbur. Ya, na'udzubillah. Pertama, Nabi SAW sendiri tidak membenarkan dirinya disanjung-sanjung secara berlebih-lebihan. Ya. Hadis an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Maksudnya Umar Al-Khattab radhiyallahu an menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian semua berlebih-lebihan memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan memuji Isa anak Maryam. Sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah Muhammad ialah hamba Allah dan Rasulnya. Ya, ini Sahih Bukhari dalam kitab Ahadisul Anbiya. Ya. Jadi maknanya hadis ini Rasulullah SAW melarang umatnya, termasuk kita semua, daripada keterlaluan memuji atau menyanjungnya sebagaimana perbuatan orang-orang Nasrani atau Kristian. Ya, keterlaluan mereka Nasrani ini memuji Nabi Isa alaihissalam hingga akhirnya mengangkatnya ke darjat ketuhanan dengan mengisytiharkan kononnya Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan. Akhirnya disembahnya. Itu jadi syirik dan jadi sesat. Ya. Sebab itu ketika maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ya, ada di antara umat Islam termasuk Sayyidina Umar sendiri
tidak mempercayai bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah wafat, dan akhirnya yang mententeramkan ialah Sayyidina Abu Bakar, menyatakan bahawa sesiapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad itu telah meninggal dunia, wafat ataupun telah mati. Sebaliknya, sesiapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, fahuwa hayyul la yamut, maka Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah mati, makna maha hidup dan tidak pernah mati. Itu yang jelas ditegaskan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanyalah seorang rasul, yakni utusan Allah. Kita hanya diminta untuk memuliakan baginda sebagaimana firman Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan juga para malaikat sentiasa bersolawat ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Allah Ta'ala perintahkan kita, wahai sekalian orang-orang yang beriman, hendaklah sekalian kamu bersolawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan bersolawat itu kamu akan mendapat kesejahteraan sesejahtera-sejahteranya. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Kita diminta sallu, itu fi'il amar, sentiasalah kamu berselawat ke atasnya. Itu yang diminta, dan Nabi sendiri telah bersabda dalam satu hadis, man shalla alayya marrah, sesiapa yang berselawat ke atasku sekali, sallallahu alaihi asyra, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan berselawat ke atasnya, maksudnya memberi rahmat ke atasnya dengan 10 kali ganda. Itu yang dinyatakan oleh baginda sendiri. Sebab itu apabila Sayyidina Abu Bakar menjelaskan tadi kepada Umar dan kepada umat Islam, menyatakan fa inna Muhammadan qad mata wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyul la yamut. Maka sesungguhnya Muhammad itu telah pun wafat. Sebelum daripada itu dinyatakan bahawa falamma takallama Abu Bakrin jalasa Umar, maka tatkala berbicara Abu Bakar, telah duduklah Umar. Fahamidallah Abu Bakrin wasna alaih, maka Abu Bakar telah memuja Allah, banyak kalilah, kemudian menyatakan ala man kana ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa inna Muhammadan qad mata. Ketahuilah, sesiapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna Muhammadan qad mata, maka sesungguhnya Muhammad itu telah wafat. Wa man kana ya'budullah, dan sesiapa yang menyembah akan Allah, fa innallaha hayyul la yamut, maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha hidup, tidak pernah menemui mati. Sebab itu hendaklah kamu hanya menyembah Allah, jangan menyembah Muhammad. Muhammad itu hanyalah
sebagaimana disebut dalam hadis ini, innama ana abdun faqulu Abdullah wa rasuluh, maka sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah Muhammad ialah seorang hamba Allah dan juga Rasulnya. Itu yang dikehendaki disiplin kita. Tak sama macam orang-orang Kristian. Mereka mula-mula memperakukan bahawa Nabi Isa itu sebagai Nabi. Tetapi kenapa dan mengapa? Ya, setelah Nabi Isa diangkat dan mereka malah mendakwa kononnya Nabi Isa itu disalib, akhirnya Nabi Isa itu dijadikan sebagai sembahan, dan kepercayaan mereka kononnya Nabi Isa sebagai Tuhan, sebagai anak Allah. Itu yang konsep Trinity, satu dalam tiga, tiga dalam satu. Ada Tuhan Allah, ada Tuhan anak, ya, ada Rohul Kudus ke apa benda, ya, yakni yang maknanya menjadikan kononnya kepercayaan mereka menjadikan Maryam itu boleh mengandung tanpa bapa. Jadi itu jadi sesat mereka, ya, syirik dan sesat. Kita tidak pernah, ya, menyembah akan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, cuma kita diminta untuk membelanya, mengembangkan agamanya, memperjuangkan agamanya daripada dirata-rata oleh musuh-musuh Islam. Kita membela Nabi daripada dihina, daripada Islam ini dihina, apalagi Allah Subhanahu wa taala itu daripada dihina. Kita wajib membelanya, mempertahankan sunnahnya, mengamalkan sunnahnya sebagai tanda kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah taala pesan dah, ya, kalau kita nak mendapat kasih sayang Allah, bukti cinta kita kepada Allah, maka hendaklah kita ikut sunnah baginda. Ya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah Ta'ala firman begitu, katakanlah olehmu ya Muhammad kepada manusia, sekiranya sekalian kamu kasihkan Allah, cintakan Allah, kalau kamu beriman kepada Allah, ya, fattabi'uni, maka hendaklah kamu mengikut aku, mengikut sunnahku, yuhibbukumullah, nescaya kamu akan dikasihi oleh Allah dan akan diampunkan dosa dan kesalahan kamu, dan Allah Ta'ala itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Itu yang diminta, begitu, ikut sunnahnya, mempertahankannya, memperjuangkannya, ya, sehingga Islam ini dipandang mulia, bukan Islam ini dihina. Dan dilarang kita bersekongkol dengan golongan yang menghina Islam, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menghina Islam, ajaran Islam itu sendiri, apalagi menghina Allah Ta'ala, ya, dilarang sama sekali. Jadi baginda lebih suka umatnya menyebut tentang apa yang hakikat tentang diri baginda, seorang hamba Allah dan utusannya, yang kita diminta untuk menelusuri kehidupan yang dipanggil sirah. Maksud sirah itu sepanjang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk sunnahnya, baik sunnah akwal, percakapan, ya, hadis-hadis yang berbentuk percakapan, af'al ataupun perbuatan-perbuatan, ataupun takrirah, ya, takrir, pengakuan-pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 bentuk sunnah, ya, yang kita kena follow, kena pertahankan, kena perjuangkan, kena laksanakan, kena bela. Itu. Jadi pengajaran hadis ini kita dapat melihat
sifat tawaduk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak sukakan puji-pujian dan sanjung-sanjungan. Hatta pernah satu hadis, apabila Nabi sampai, para sahabat bangun semua menyambut. Kan biasa kalau orang besar-besar datang, kita pakai bangun hormat, bangun menyambut. Nabi tak suka. Nabi suruh duduk. Ada seorang yang pakar syair, dia memuji Nabi. Apabila pelik, kenapa semua orang duduk? Apabila Nabi suruh duduk, tak payah bangun ketika Nabi sampai. Tapi seorang ahli syair ni, maknanya dia tak duduk. Akhirnya dia pun membaca syair. Dia menyatakan bahawa sekiranya aku tidak memuliakan engkau sebagai seorang Rasul, seolah-olah maknanya berdosalah baginya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya menerima penghormatan, kemuliaan yang dibacakan oleh tukang syair ini. Jadi Nabi terima bahawa Nabi wajar dihormati dan juga dimuliakan dengan berdiri orang yang menyambutnya. Jadi itu yang berlaku. Tapi pada asalnya Nabi tak suka untuk dipuji-puji, disanjung-sanjung. Hadis ini juga menunjukkan bahawa tidak harus memuji Rasulullah SAW berlebih-lebihan sampai peringkat disembah, didewa-dewakan seolah-olah macam Tuhan. Tak boleh. Karena sifat ketuhanan hanya layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kepujian yang tidak berlebih-lebihan adalah harus hukumnya. Macam sahabat tadilah, tukang syair, dia hanya sekadar menghormati, memuliakan baginda. Lepas tu dia tak duduk dan dibacakan syair. Nabi pun terima hujah-hujah daripada tukang syair ini. Kemudian tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pergaulan. Anas bin Malik radhiyallahu an, anna mura'atan ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat lahu inna li ilaika hajah faqal ijlisi fi ayyi tariqil Madinah syi'ti. Maksudnya diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, seorang wanita datang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata kepadanya, aku mempunyai hajat denganmu. Lantas baginda berkata kepadanya, duduklah, yakni tunggulah aku di mana-mana jalan di Madinah yang kamu kendaki, nescaya aku akan duduk bersamamu untuk membincangkan hajat kamu. Di tempat orang ramai lah, bukan duduk berdua-duaan dah. Jangan sangka maknanya Rasulullah SAW duduk berdua-duaan di mana-mana jalan yang sunyi, bukan. Tapi maknanya di tempat orang yang ramai, bolehlah bercerita dengan Rasulullah SAW apa hajatnya. Jadi hadis ini menceritakan tentang sifat rendah diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pergaulan dengan umat atau rakyatnya, dengan baginda bersedia melayan siapa saja daripada kalangan rakyat dan masyarakatnya. Menurut lapas dalam Sahih Muslim, hadisnya ada berlainan sedikit. Ini kalau daripada Muslim, anna mra'atan kana fi aqliha syai'un faqalat ya Rasulullah
innali ilaika hajah. Faqala ya umma fulan unzuri ayassikaki syi'ti hatta aqdiya laki hajataki. Fakhala ma'aha fi ba'di turuq hatta faragat min hajatiha. Seorang wanita yang ada satu masalah pada akalnya, kusutlah dia maknanya, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, saya mempunyai hajat denganmu." Lantas Nabi pun berkata, "Wahai ibu si fulan, tunggulah aku di mana-mana laluan yang kamu mahu, supaya aku dapat menunaikan hajatmu." Lalu Nabi pun meluangkan masa bersama perempuan itu, wanita itu, ya, dan melayan atau meluangkan masa bersama wanita itu di satu laluan di Madinah, sehinggalah ia selesai daripada hajatnya. Ya, itu Sahih Bukhari yang dijelaskan begitu. Jadi maknanya hadis ini menunjukkan sifat tawaduknya Nabi, melayani semua orang, ya, dan sifat belas ihsannya kepada orang yang kurang upaya. Contohnya macam wanita tadi itu kan, dia ada masalah mental barangkali, ya, ada masalah dalam akal dia, ataupun ada masalah dalam pemikiran, mungkin kacau pemikiran wanita tersebut. Sebab itu Nabi layan, ya, pemikiran wanita itu, pola pemikirannya ke apa, berkecamuk ke apa sajalah, wallahu alam, dan akhirnya, ya, diselesaikanlah barangkali dengan nasihat, barangkali dengan hujah-hujah ataupun apa saja, ya. Sebab itu disebut, ya, di dalam Al-Quran sifat Nabi ini yang cakna, yang amat mengambil berat tentang nasib, ya, umatnya. Itu yang selalu Nabi maksudnya, ya, beritahukan kepada kita bahawa Rasul itu mesra dan tidak sombong kepada rakyatnya, ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari golongan kamu sendiri, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu, yang sangat tamak inginkan kebaikan bagi kamu, dan ia pula menumpahkan perasaan belas serta kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Itu dirakam oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, nak gambarkan sifat baginda sallallahu alaihi wasallam itu, tuan-tuan, puan sekalian, ya. Siapa pun dilayannya. Orang Badui yang kasar perangai, PL-nya pun dilayannya juga. Jika pernah Nabi memakai selendang yang orang bagi daripada Najran, kasar selendang itu, ada yang menyentap tarik sehingga leher Nabi kemerah-merahan, agak kepedihan juga. Kan kain kasar, apabila kita sangkut dekat dada kita, ditarik kena leher, mestilah terasa kasarnya itu sehingga merah leher baginda. Tapi Nabi sabar juga, ya. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara seorang lelaki ajnabi dan wanita ajnabi dijelaskan dalam sini,
tidak harus berada di tempat sunyi dan tertutup sekalipun ada hajat atau keperluan yang hendak dibincangkan. Ya, mereka dalam mencari tempat yang aman daripada fitnah dan aman daripada tohmahan, seperti di tempat terbuka atau sebagainya, sebagaimana Nabi nak bertemu dengan wanita itu di tempat laluan, tempat orang ramai. Ya, tidaklah timbul fitnah. Saya juga, ya, apabila di Kuala Langat dulu, masa saya berada di Pejabat Agama Islam daerah, sebagai pegawai yang lebih kurang macam suluh lah, tapi sebagai, ya, pemuda cara kes-kes, ya, yang nak bercerai di mahkamah. Jadi kalau ditakdirkan satu ketika perempuan yang datang dulu, dia tak bawa kawan, ya, dia ada defender dan ada plaintiff. Salah satunya datang dulu. Jadi kita mau tak mau pun catat juga. Jadi ketika masuk dalam bilik saya, ya, saya akan buka pintu. Dia tak boleh seorang perempuan masuk dalam bilik kita, tiba-tiba kita tutup pintu supaya orang lain tak dengar bicara dia. Bukan macam tu, tu salah dari sudut hukum syarak. Kita buka pintu tetapi bercakap tidaklah kuat, supaya aib dia itu dijaga juga. Ini isu-isu berkait dengan perceraian, proses nak bercerai, dan aduan-aduan yang perlu dicatat dalam buku catatannya. Itu yang nak dibawa ke mahkamah. Mahkamah menilai sama ada orang ni, boleh bercerai ataupun wajib mempertahankan rumah tangganya. Itu poin-poin. Sebab itu kalau dia mengadu bahawa suaminya pukul dia, sepak terajang dia, malah kalau datang tu bengkak-bengkak mata atau bengkak pipi, bengkak itu, bengkak sini, itu pun dicatat, biar pihak mahkamah sendiri akan menilai. Biasanya kalau suaminya itu memang penagih dadah, sikit-sikit pukul isteri dia, ada tanda pula, biasanya mahkamah memang akan, ya, sahkanlah perceraian itu, ya. Itulah yang berlaku. Macam mana pun kena jaga syariat, sebagaimana Nabi itu jaga syariat. Seorang pemimpin hendaklah segera memenuhi hajat rakyatnya, ya, yang pelbagai ragam, pelbagai PL, lapisan, kena layan semua. Sebab itu nabi-nabi ni, para nabi, para rasul ini ditarbiah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengembala kambing. Sebab watak kambing ni macam-macam ragam, macam-macam watak. Kalau boleh mengendalikan haiwan yang tak ada akal, pelbagai PL pula tu, apalagi manusia. Ya, saya tarbiyah mengembala kambing itu membolehkan mana-mana rasul matang dalam mengendalikan ragam manusia yang pelbagai itu. Itu tarbiyahnya. Jadi sebab itu seorang pemimpin kena berjiwa besar. Rakyat macam-macam lapisan. Ada petani, ada peladang, ada nelayan, ada tak ada kerja. Kerja ada, gaji ciput, ya. Ada yang pegawai, ada yang sokongan, ya. Ada yang jusa, ada yang manager, ada pekerja biasa, ya. Ada supervisor. Dan macam-macam lapisan tu. Ada peniaga burger, ada. Jadi dengan kepelbagaian watak-watak dan juga lapisan ini, ya, peringkat, maka seorang pemimpin itu perlu berjiwa besar, sabar dan bijak untuk menyelesaikan masalah
Sebab itu seorang pemimpin itu di antaranya al-qawiyul amin, kuat lagi beramanah. Kuat dari sudut fizikal dia, sehat tubuh badan, tahan lasak sebab rehatnya sedikit, kerjanya banyak. Dan kuat juga dari sudut spiritual. Spiritual ini kerohanian dia. Kuat ibadat dia dengan Allah, berzikrullah, mengingati Allah, pergantungannya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah. Ya, kuat. Di samping yang ketiga, kena ada kekuatan dari sudut mental. Ya, bijak menyelesaikan masalah. Itu dia. Pelbagai lapisan masyarakat, ya, macam-macam watak. Sebab itu diri pemimpin itu kena bijak mengendalikan pelbagai watak itu. Kalau tak bijak, tak boleh selesai. Ya tak? An Anas bin Malik, hadis lain, qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ya'udul marid wa yashhadul janaiz wa yarkabul himar wa yujibu da'watal abd wa kana yawma bani Quraizah ala himarin makhtumin bihablim min lifin wa alaihi ikafun min lifin. Apa maksudnya? Maksudnya diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menziarahi orang sakit, menghadiri ataupun menziarahi jenazah, menunggang keldai dan memenuhi jemputan kenduri daripada seorang hamba. Hamba yang jemput Nabi pun pergi. Baginda pada hari peperangan Bani Quraizah menunggang seekor khimar yang diikat hidungnya dengan tali daripada sabut batang tamar, dan pelananya, yakni pelapik, duduk di atas khimar tersebut, ya, juga daripada sabut batang tamar. Zuhudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun sebagai seorang pemimpin negara Madinah, ya, tetapi kezuhudannya itu, ya, tetap dilaksanakannya. Ya, tawaduknya Nabi dalam urusan-urusan kehidupan duniawi, kedudukannya sebagai seorang Nabi dan pemimpin tidak menghalangnya untuk bergaul bersama masyarakat dan rakyatnya dan menjalani kehidupan penuh kezuhudan. Ya, zuhud maknanya. Hadis ini menunjukkan kepada kita seorang yang mulia dan menunggang keldai tidaklah menjatuhkan maruah dirinya. Ya, kalau ada siapa-siapa yang menyatakan orang yang menunggang himar, menunggang kuda adalah lekeh, jatuh maruah, bermakna seolah-olahnya mengata Nabi. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggang himar, menunggang keldai. Malah yang digunakan tali mengikatnya itu dibuat daripada sabut tamar. Ya, pelananya pun sama, dibuat daripada sabut tamar, menggambarkan kezuhudan baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu jelas. Ya, Nabi seorang yang sangat sederhana dan juga maknanya sangat zuhud. Ya, bukan bermewah-mewah. Baik. Kemudian tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Hadis
an Anas bin Malik radhiyallahu an qol kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yud'a ila khubzi syair wal ihalati sanikhah fayujibu walaqad kana lahu dir'un inda yahudiyyin fama wajada ma yafukkuha hatta mata. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik, ya, maknanya beliau menceritakan, ni Anas bin Malik lah dicerita sebagai anak angkat Nabi, jadi tahu perkara-perkara yang orang lain tak tahu, Anas tahu. Rasulullah SAW pernah diundang, ni Anas bin Malik cerita, Nabi pernah dijemput atau diundang untuk menikmati jamuan roti daripada tepung barli atau tepung gandum, ya, biasanya yang ada serat-serat tu, kasar, dan berkuahkan minyak daripada lemak yang telah berbau kerana tersimpan lama. Ya, dia minyak ni kalau zaman sekarang ni, kalau binatang haiwan tu dia ada lemak-lemak tu kan, lemak-lemak tu kalau direbus atau letak atas kuali, bakar di api, dia akan mengeluarkan minyak tu. Tu bayangkan kalau kita makan tu tuan-tuan, dia pekat dalam saluran darah kita macam mana tu. Tu jadi blok, ya, saluran darah tu bahaya. Macam itulah maknanya lemak haiwan ni kalau disimpan, memanglah kalau agak lama berbau, dan apabila dipanaskan, baunya tu tidak hilang. Itulah masyarakat waktu itu, zaman itu, kadang-kadang dipanaskan, ya mungkin letaklah apa yang dikatakan garam ke sikit sebagai perasa atau sedikit-sedikit rempah, supaya apabila dia taruh air menggelegak, itu yang dijadikan cecah roti. Rotinya pula bukan roti macam kita, roti lembut. Orang panggil sana roti tempayan macam itulah, keras tuan-tuan. Itu yang dicecah, ya, untuk dimakan, ya. Jadi Nabi pernah dijemput, mungkin oleh seorang yang sangat sederhana kehidupan dia, dijemput makan roti, dan kuah dia, pencecah dia tu dibuat daripada lemak, ya, yang dah agak berbau sebab disimpan lama. Orang tak berada ni benda-benda macam tu disimpan. Terbayang kanak-kanak yang menjadi pelarian daripada Syria, ya. Kalau tuan-tuan selalu dengar Radio Aikim, ya, ada orang kata wakil daripada NGO yang biasanya mengutip derma lah untuk bantu kepada rakyat pelarian Syria ni. Mereka ni makan roti tuan-tuan, selebihnya itu dijemur, kadang-kadang berkulat, dibasuh, digosok, dibuang, kemudian dijemur. Dan itulah yang disimpan untuk makanan mereka pada waktu yang akan datang. Ya, kita kat negara kita ni makan tak habis. Apabila makan tak habis, kita akan buang-buang macam itu saja. Ya, macam ni lah juga orang yang tak berada ni, ada lemak-lemak haiwan disimpan, dan apabila dia rasa lapar, letaklah barangkali air ke apa, rempah garam ke, rebus macam itu, ambil roti, dicecah makan. Jadi Nabi dijemput macam tu, ya. Jadi baginda memenuhi jemputannya. Baginda juga ada mempunyai baju besi
yang berada dalam simpanan seorang Yahudi, kerana baginda menggadaikannya dan baginda tidak mempunyai sebarang harta untuk menebusnya, sehinggalah baginda wafat. Jadi maknanya baju besi itu digadai untuk mendapatkan wang ataupun duit, barangkali ada, ya. Tak ada sangat duit itu sehingga Rasulullah SAW wafat. Masya Allah, ya. Kita ni tak sampai macam itu, tuan-tuan. Tapi mungkin ada orang yang susah juga di keliling kelalang kita, ya. Jadi sebab itu kita kena sentiasa cakna, ambil peduli umat kepada nasib golongan yang susah macam tu. Tapi Nabi tak pernah tolak undangan, jemputan, walaupun daripada orang yang susah. Jadi tafsiran hadis ini menceritakan tentang sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mana sikap Nabi ini, ya, menerima jemputan kenduri daripada sahabat-sahabatnya. Turut diceritakan tentang baju besi yang digadai kepada Yahudi sehingga wafatnya baginda tak dapat nak tebus. Nak gambarkan bahawa, ya, Nabi tak ada harta sehingga wafatnya. Menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi bernama Abu Asyahmi kerana membeli daripada 30 gantang gandum untuk makan setahun. Azan.
kita sambung sikit lagi nak habiskan perbahasan kita yang tadi. Turut diceritakan tentang baju besi yang digadai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kepada seorang Yahudi. Menurut penjelasan ahli sirah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi bernama Abu Syahmi kerana membeli daripadanya 30 gantang gandum secara hutang selama setahun. Jadi digadaikan baju besi itu. Namun apabila baginda wafat, tak dapat nak tebus baju besi tersebut. Kemudian ditebus oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu yang berlaku, ya. Walaupun seorang pemimpin zuhud dan tidak ada harta yang ditinggalkan. Jadi pengajarannya kita dapat melihat daripada hadis-hadis ini, ya, bagaimana tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdepan dengan kehidupan, baik makan, minum, pakaian, kenderaan, ya, semuanya zuhud. Tidak meraih kekayaan, ya. Begitu juga dalam memilih makanan, dia tak pilih, asalkan halal, boleh dimakan, baginda makan. Begitu juga kita dapat melihat betapa dhaifnya Nabi dalam kehidupan duniawi, namun baginda menghadapinya dengan penuh nilai kehormatan, iaitu baginda tidak meminta-minta. Sebaliknya berusaha sendiri mendapatkan keperluan hidup dengan cara tukaran sekalipun berhutang dan mencagarkan hartanya yang sedikit, ya. Hadis ini juga menunjukkan keharusan bermuamalat dengan orang-orang yang bukan Islam, macam Nabi tadi dengan Yahudi, dalam urusan yang halal mengikut syariat kita, ya. Maknanya syaratnya dipajakkan itu dia tidak ada unsur riba, ya, penindasan, gharar, ya, penipuan dan sebagainya, ya. Syaratnya adalah, ya, yang kita rasa tekilan tu kadang-kadang ada sesama orang Islam dia buat ala-ala along, ada riba kuat, itu tak boleh lah, ya. Cari yang tak ada riba, buat saksi kalau pinjam meminjam, kalau ada cagaran sebagainya, ada saksi, ada surat perjanjian, barulah selamat, ya. Sampai tempoh bolehlah dituntut dan dia boleh bawa ke mahkamah sebab ada saksi, ada surat, ya. Yang menjadi masalahnya hari ini masyarakat kita orang Islam ni, utang piutang tak ada saksi, tak ada surat menyurat, tak ada perjanjian, main wobble gitu saja, ya. Itu yang adik-beradik pun kadang-kadang jadi gaduh, kawan pun jadi seteru, sebab soal pinjam meminjam yang kadang-kadang tak ada hitam putih, ditagih-tagih tak menjawab, ditagih-tagih tak respon, jadi susah lah, ya. Jadi susah kita, susah dia, susah belaka. Lagi-lagi kalau sampai meninggal tak ada hitam putih, payah, ya. Nabi ni semua ada. Sebab itu apabila Rasulullah SAW telah wafat, sahabat boleh tuntut, ya. Jadi sebab itulah, ya, benda ni jelas, ya. Dalam Islam itu perlu ada saksi dan ada surat menyurat dokumentasi supaya tidak ada dakwa-dakwi, jadi pergaduhan, clash dan sebagainya. Itu yang dididik, diajarkan kepada kita, ya, supaya dalam urusan muamalat, sama ada sesama Islam atau bukan Islam,
Mesti hanya dalam perkara yang halal mengikut syariat dan kena ada hitam putih, barulah tidak menjadi masalah di kemudian hari. Jadi itulah sedikit sebanyak pengajaran yang kita dapati daripada pengajian kita malam ni. Mudah-mudahan yang baik itu akan mendatangkan manfaat kepada kehidupan kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.